Baik Sahih, sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan ini. Susulan tular di media sosial mengenai Keratan Akbar mendakwa kononnya Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaradin bertemu tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin petang semalam. Setiausaha akhbar, Timbalan Ketua Menteri Jaafar Abdul Wahid dalam kenyataan berkata, gambar keratan berita itu adalah berita selepas Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 pada tahun 2020. Namun tarikh berita sengaja dipotong untuk mengelirukan pembaca. Menurut Jaafar, keratan berita itu sengaja disebarkan individu tidak bertanggungjawab ketika bahang Pilihan Raya Umum ke-15 makin hampir dan tidak sepatutnya dilakukan sehingga menimbulkan keresahan rakyat. Beliau mengesahkan menerima pertanyaan mengenai kesahihan berita tersebut, justru menjelaskan pada 11 pagi semalam beliau bersarapan bersama Datuk Bong di kediamannya sebelum menghantar beliau ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk ke Kuala Lumpur. Manakala Ketua Menteri pada hari tersebut pula berada di Kota Marudu dalam program Jelajah Gabungan Rakyat Sabah GRS. Semalam, keratan berita tersebut tular menimbulkan persoalan status Dewan Undangan Negeri DUN Sabah berikutan kabar angin mengatakan terdapat beberapa ahli Dewan Undangan Negeri GRS bakal keluar parti. GRS dan Barisan Nasional BN mentadbir kerajaan Sabah dengan sokongan 53 adun berbanding pembangkang 25 adun. Mendidik anak-anak berkeperluan khas pastinya mencabar, namun dengan kesabaran, golongan ini berpeluang menikmati hidup dan mencapai potensi diri untuk berdikari. Ikuti laporan wartawan Serina Olivia Chong melihat sekumpulan 35 pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Membakut 2 menjalankan tugasan dengan bimbingan tenaga pengajar berdedikasi. Kedatangan kru RTM disambut ramai warga pendidik SMK Membakut 2 dan pegawai pejabat pendidikan daerah PPD Beaufort. Menyingkap rutin pelajar PPKI sekolah ini dapat dilihat fokus mereka luar biasa dan tekun menimba kemahiran dalam kelas masakan, kraf tangan dan bercucuk tanam. Komitmen tenaga pengajar juga wajar diberi pujian, memfokuskan kepada kebolehan, kefungsian, perkembangan, penguasaan dan pencapaian pembangunan kemahiran pelajar. Justru, ibu bapa tidak perlu gusar menghantar anak berkeperluan khas mereka mengikuti PPKI kerana peluang dan kemudahan disediakan sesuai dan relevan bagi mengembangkan potensi pelajar. Kita di kementerian kita menyediakan banyak ruang untuk anak-anak mereka dapat mengikuti dan juga akses pendidikan buat mereka lah. PPKI, program pendidikan sekolah khas ini memang ada di sekolah-sekolah. Jangan ada rasa stigma, jangan ada rasa terlalu rendah diri. Come forward. Banyak keistimewaan yang diberikan kepada anak-anak istimewa ini. Okey, jadi saya berharap sangat masyarakat di luar sana mengambil peluang untuk menyekolahkan anak-anak di program pendidikan khas. Stigma itu memang wujud, tetapi apa yang saya nampak di sini sejak akhir-akhir ini, sambutan ibu bapa amat memberangsangkan. Ya. Mereka sudah terbuka minda dan mereka macam seolah-olah sudah lebih suka untuk anak mereka berada di sekolah. Sudah pasti paling dekat dengan pelajar PPKI adalah guru pembimbing bertauliah dan ampuh. Kemahiran ni memang kita memang perlu ambil lah sebab untuk student-student kita ni ada yang tidak boleh membaca, ada yang boleh membaca. So guru tu perlu hard lah sikit. Tapi sepanjang saya mengajar ni kita mulakan dengan asas dulu. Berpeluang melihat sendiri ketekunan pelajar PPKI ini melaksanakan tugasan mereka seolah-olah menyaksikan champion in the making. Memang seronoknya belajar tentang baru lah. Macam belajar sulaman reben, buat manik gitu. Lepas tu belajar macam bergaul. Memasak lah. Nasi kerabu, nasi dagang. Kalau di rumah tu macam potong bawang, potong sayur. Kami tolong memasak, kami tolong angkat tu, kami potong-potong semua, kami masak. Usaha memperkasa PPKI tidak pernah terhenti.
Baru-baru ini berlangsung pemeteraian perjanjian pelaksanaan program sekolah angkat dan kolaborasi strategik College Community Beaufort 2022-2025 melibatkan PPKI SMK Beaufort, SMK Membakut 2 dan SMK Kuala Penyu yang julung kali diadakan. Pelajar istimewa. Mereka juga seharusnya diberi peluang yang sama seperti pelajar biasa. Inilah dilakukan SMK Membakut 2 yang terus memperkasakan PPKI agar mereka terus maju ke hadapan dan diberi peluang baru dalam dunia sebenar. Laporan Serina Luvia Chong, RTM. Kira-kira 6,000 umat Islam menyemarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu di Dewan Masyarakat Tun Mustafa Lahad Datu. Ini diserikan dengan pelbagai pengisian termasuk perarakan, persembahan nasyid dan ceramah agama. Sambutan dirasmikan Timbalan yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Datuk Abdul Hakim Gulam Hassan. Beliau menyeru umat Islam agar mencontohi kepimpinan dan kepribadian Rasulullah terutama dalam kalangan mereka yang diamanahkan dengan tanggungjawab kepimpinan. Kerana sifat dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi sudah pasti kita sebagai umat Islam di negeri Sabah sentiasa mengharapkan agar umat Islam di negeri Sabah sentiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sudut sikap, perbuatan, tutur kata yang kita ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk Abdul Hakim turut meminta umat Islam menyelami ajaran di bawah Rasulullah dalam pelbagai aspek kehidupan merangkumi konsep tadbir urus baik, politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Lebih 600 penjawat awam menyertai sukan perpaduan dan persahabatan antara jabatan dan agensi daerah Kuala Penyu 2022 di Padang Pekan Kuala Penyu yang melibatkan 10 kontingen meliputi 39 jabatan dan agensi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu yang juga pembantu Menteri Kejaraya Sabah Datuk Limus Juri yang merasmikan aktiviti berkenaan berkata, program seumpama memupuk semangat persahabatan, perpaduan dan persefahaman antara penjawat awam. Harapan saya sukan ini supaya dapat diteruskan ke tahun-tahun akan datang supaya memupuk antara tangan kerajaan. Bukan saya di daerah kami, supaya semua agensi-agensi yang begitu baik untuk menyatu padukan, tidak kira daripada pegawai-pegawai ataupun kaki tangan di bawah. Sementara itu, penjawat awam yang ditemui berharap program ini dapat diadakan setiap tahun. Jadi kepada mengeratkan hubungan semua agensi kerajaan yang ada di sini. Jadi terima kasih kepada Presiden Sukan kerana menganjurkan acara ini. Kontingen Hospital Kuala Penyu dinobatkan sebagai juara keseluruhan dan juara disandang Gabungan Pendidik Daerah Kecil GPDK menumbuk manakala tempat ketiga kontingen 999 Team. Ketika ini, seramai 700 penjawat awam berkhidmat di pelbagai jabatan dan agensi kerajaan di daerah Kuala Penyu. Sebanyak RM15,000 sumbangan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pahang dan Kedah diagihkan Kolej Politek Mara KPTM kepada 75 penduduk di Beaufort. Penerima terdiri daripada golongan asnaf dan pelajar B40. Pengerusi Mara Malaysia Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berharap sumbangan dapat meringankan beban dihadapi golongan memerlukan. Mengucapkan sahabat dan tahniah kepada anak-anak syarikat Mara kerana mereka bukan sahaja memastikan pendidikan anak bangsa itu diberikan keutamaan tetapi juga memainkan peranan mereka buat kerja-kerja CSR untuk rakyat yang memerlukan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program 5K Steps Dang Insum Fun Walk di Dewan Dang Insum Limbawang Beaufort. Mengenai aktiviti ini katanya, program diadakan bagi memperingati pahlawan tak didendang iaitu pahlawan Sri Kandi Bisaya Dang Insum. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama dengan Sahih untuk perkembangan berita wilayah yang selanjutnya. Teruskan Sahih. Terima kasih.